Assalamualaikum dan salam sejahtera. Subjek WKMB 1021 Pembangunan Masyarakat 2. Tajuk kumpulan ialah Pegawai Protokol, Pegawai Pengiring dan Penyambut Tetamu Tugasan 1, disediakan untuk Meja Norzillah binti Haji Aziz. Kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Alif bin Azman Shah, nombor matrik 289348. Saya Cik Nurizan binti Cik Ma'ruf 289025. Nur Hafizah binti Firdaus 289187. Alex anak Limbang 289287. Nur Akilah Syuhaidah binti Cik Muhammad Supardi 289390. Ashraf Azrul bin Ahmad Kamil 289014 dan Muhammad Amin bin Afendi 289126. Dalam sesuatu majlis, tata cara dan tertib yang betul dapat memberikan kepuasan kepada para tetamu undangan, para hadirin dan tuan rumah. Bagi mengelakkan berlakunya sebarang kesilapan dan kecacatan pengendalian majlis tersebut, kebolehan seseorang yang mematuhi segala amalan protokol dan prinsip amatlah diperlukan. Ia juga bertujuan untuk meningkatkan imej sesebuah organisasi dan individu terlibat. Malah majlis tersebut akan diingati oleh para tetamu yang hadir sebagai majlis yang sempurna dan berjalan dengan lancar. Pegawai protokol merupakan orang yang paling penting dalam sesuatu majlis kerana segala kerja yang dipertanggungjawabkan kepadanya perlu diselesaikan bagi melancarkan majlis dengan mengikut protokol yang ditetapkan. Selain itu, bagi memastikan perjalanan majlis berjalan lancar, pegawai protokol juga perlu mengambil kira elemen protokol yang dilaksana dengan sempurna dalam majlis rasmi. Selain daripada itu, adanya pegawai pengiring di mana peranan pegawai pengiring ialah untuk memberi bantuan kepada tetamu sepanjang majlis berjalan bermula dari masa ketibaan hingga ke masa keberangkatan pulang. Pegawai pengiring juga berperanan untuk bantuan tugas rasmi seperti urusan ketibaan, pelepasan, persidangan, penginapan, sidang akbar dan juga bertugas mengiringi tetamu ke majlis di dalam ataupun di luar jadual. Dalam atur cara sesuatu majlis, penyambut tetamu berperanan sebagai penunjuk arah dan pengiring kepada para tetamu yang menghadiri sesebuah majlis. Mereka perlu memastikan para tetamu yang hadir disambut dengan ceria dan memastikan mereka berada di tempat yang sepatutnya agar majlis berjalan dengan lancar dan sempurna. Pengetahuan protokol dan etiket sosial dapat membantu seseorang untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi kehidupan serta dapat hidup dengan sempurna. Kegagalan seseorang itu untuk mengikuti amalan biasa dalam masyarakat boleh menyebabkan individu tersebut dipencilkan. Seseorang itu perlu memahami dan mengikuti amalan masyarakat setempat. Bahagian 1, Pegawai Protokol. Definisi Pegawai Protokol. Pegawai protokol ialah seorang profesional yang bekerja dengan organisasi untuk menentukan prosedur mesyuarat dan acara. Para profesional ini boleh bekerja dalam pelbagai industri, tetapi kerja mereka terutamanya menekankan penciptaan piawaian protokol yang menjunjung tradisi dan memastikan peserta mempamerkan kesopanan dan rasa hormat. Peranan pegawai protokol. Pegawai protokol merupakan seorang pegawai yang ditugaskan untuk menyelaras hal ehwal pengurusan majlis di kementerian, jabatan dan agensi. Pegawai protokol adalah orang yang paling penting di sesuatu majlis rasmi kerana terdapat kerja-kerja dipertanggungjawabkan yang perlu diselesaikan untuk melancarkan majlis dengan teratur serta mengikut protokol yang telah ditetapkan. Selain itu, ia adalah orang yang bertanggungjawab memastikan perjalanan majlis berjalan dengan lancar. Pegawai protokol juga perlu mengambil kira elemen-elemen protokol yang dilaksanakan dengan sempurna dalam majlis rasmi. Senarai semak. Terdapat beberapa elemen yang boleh disenaraikan oleh pegawai protokol itu sendiri seperti berikut. Senarai tetamu majlis bagi setiap majlis hendaklah disediakan dalam 5 bentuk, iaitu ringkasan senarai. Merangkumi senarai kategori, bilangan tetamu. Ia bertujuan untuk memudahkan pembahagian kategori tetamu, bilangannya, kombinasi dan peringkat tetamu. Senarai nama. Senarai nama adalah senarai yang akan menyenaraikan nama-nama tetamu mengikut kategori. Jika dalam kategori menteri ada 4 orang menteri, maka nama 4 orang menteri yang akan dijemput hendaklah ditulis. Senarai nama ini bukanlah setakat nama sahaja, tetapi hendaklah mengandungi butir-butir yang lengkap seperti nama penuh dengan gelaran dan darjat kebesaran yang disandang jika ada, nama isteri jika diketahui, jawatan atau pangkat, alamat pejabat lengkap dengan poskod nombor telefon pejabat, alamat rumah lengkap dengan poskod nombor telefon rumah, nama setiausaha sulit dan nombor telefon jika ada. Senarai mengikut keutamaan.
Senarai tetamu dari senarai kedua tadi disusun mengikut susunan keutamaan. Senarai ini hendaklah mengikut panduan susunan keutamaan persekutuan atau negeri mana yang berkenaan. Senarai jawapan kehadiran. Senarai jawapan kehadiran adalah sama seperti senarai ketiga tetapi ditambah dengan dua ruangan di sebelah kanan untuk ditandakan kehadiran. Ruang ini hendaklah serta-merta ditandakan sebaik saja menerima jawapan hadir atau tidak hadir. Senarai hadir. Senarai yang terakhir dan mengandungi senarai tetamu yang menjawab hadir sahaja. Senarai ini adalah diambil daripada keempat dengan mengeluarkan nama tetamu yang telah menjawab tidak hadir. Pengaturan ketibaan dan kepulangan tetamu. Atau cara majlis ialah urutan cara dalam sesuatu majlis dari mula hingga akhir. Majlis rasmi kerajaan yang diadakan pada 11 malam hendaklah dimulakan 8 malam hingga ditamatkan selewat-lewatnya 11.30 malam. Majlis yang diadakan pada 11 siang jika hari Jumaat hendaklah ditamatkan sebelum 12.15 tengah hari, dan jika dimulakan pada 11 petang hendaklah tidak lebih daripada 2.45 petang. Kad jemputan majlis. Kad jemputan majlis hendaklah mengandungi butir-butir berikut: nama majlis dan penganjur atau yang menjemput, logo agensi tempat majlis, ruang nama jemputan, tarikh majlis, nama majlis bermula dan berakhir, masa ketibaan tetamu dan panduan pakaian. Nama dan nombor telefon rujukan dan atur cara majlis mengikut keperluan diedarkan. 4. Pengesahan kehadiran dan tarikh jawapan diterima ialah seminggu sebelum majlis diadakan. Jika masa lewat iaitu kurang dari 2 minggu, kad jemputan hendaklah dihantar dengan tangan. Latar belakang majlis. Perlu mempunyai majlis atau program secara menyeluruh yang disokong oleh A. Perkeliling perkhidmatan atau perbendaharaan yang berkaitan, B. Peruntukan perlembagaan, C. Keputusan mesyuarat pihak pengurusan universiti, pusat tanggungan jabatan dan lain-lain. Pakaian pegawai protokol. Perlembagaan persekutuan menetapkan cara berpakaian dalam peraturan pegawai awam, kurungan tata kelakuan dan tata tertib binaan yang telah berkuat kuasa pada 20 Jun 2002, kurungan perkeliling perkhidmatan sumber manusia tahun 2022, iaitu A. Surat Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 2 tahun 1985, pakaian masa bekerja dan semasa menghadiri upacara rasmi bagi pegawai awam. B. Surat Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 1 tahun 2006, iaitu fashion pakaian alternatif sebagai pakaian semasa bekerja dan menghadiri upacara rasmi. C. Surat Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 1 tahun 2008, iaitu pemakaian pakaian batik Malaysia oleh penjawat awam pada hari Khamis. Dan D. Surat Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 9 tahun 2013, pemakaian 2 or 3 pieces sweat pants bagi pegawai awam wanita semasa bekerja. Kriteria pemilihan pegawai protokol. Skim perkhidmatan pegawai takbir grade N41, N44, N48, N52 dan N54, kurungan perkeliling perkhidmatan bilangan 27 tahun 2009. Peringkat organisasi. Pelbagai jabatan di peringkat negeri yang mempunyai perkhidmatan takbir awam negeri, badan-badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan. Pegawai pengiring merupakan seorang pegawai yang diamanahkan untuk menjalankan tugas-tugas yang melibatkan protokol ataupun boleh digelarkan sebagai pegawai protokol sangkutan. Pegawai pengiring ditugaskan untuk mengiringi tetamu bermula di awalan majlis hinggalah ke kemuncak sesebuah majlis itu sendiri. Peranan pegawai pengiring itu sendiri adalah memastikan setiap tetamu mendapatkan bantuan sepanjang sesebuah majlis itu berjalan. Sebagai contohnya, pegawai pengiring bertanggungjawab di dalam memberikan segala bentuk bantuan rasmi seperti urusan ketibaan, mesyuarat, majlis makan, pengangkutan ke sesebuah majlis maupun pengangkutan sesudah majlis, sidang yang melibatkan media dan lain-lain bantuan, di mana selain itu juga seseorang pegawai pengiring bertanggungjawab untuk sentiasa peka terhadap pelbagai maklumat yang diterima yang melibatkan tempat yang dianjurkan masa sesebuah program itu berlangsung, atur cara majlis dan kod etika pemakaian ketika menghadiri majlis itu sendiri. Seseorang pegawai pengiring haruslah sentiasa berada di dalam mod standby memandangkan itu merupakan skop tugas hakiki
Yang pertama adalah sebelum ketibaan, di mana pegawai pengiring hendaklah memastikan susunan kenderaan aslah tepat bagi memastikan tiada masalah ketika kehadiran tetamu. Yang kedua, kapet merah berserta bendera haruslah berada di kawasan lapangan bagi memastikan pergerakan seseorang pegawai yang diiringi itu berjalan dengan lancar. Kawalan hormat utama haruslah dibuat bagi memastikan keselamatan dan tetamu yang diiringi merasakan dihormati oleh pegawai yang sedang bertugas pada ketika itu. Ketika tetamu berada di dalam ruangan menunggu, refreshment ataupun air serta makanan ringan haruslah disediakan bagi memastikan keselesaan tetamu dapat dijaga. Senarai semak yang kedua adalah semasa ketibaan. Tetamu hendaklah diperkenalkan kepada para VIP-VIP yang hadir di atas rasa hormat kepada mereka itu sendiri. Pengagihan tag perkenalan haruslah diedarkan kepada semua tetamu bagi memastikan tiada masalah yang melibatkan tetamu timbul ketika majlis sedang berlangsung. Pelepasan bagi bagasi senjata api hendaklah dilakukan sambil dipantau bagi memastikan keselamatan terjamin. Senarai semak yang ketiga pula ialah ketika pergerakan ke hotel. VIP haruslah berada di kerusi belakang kenderaan sama ada di agihan kereta pula haruslah dilakukan kepada tetamu bagi memastikan kelancaran sesebuah pergerakan itu berlaku. Pegawai pengiring haruslah memastikan mereka faham dan tahu akan laluan protokol maupun laluan alternatif jika sebarang perkara tidak diingini berlaku. Senarai semak yang keempat adalah ketika pergerakan ke majlis. Pegawai pengiring itu sendiri wajib untuk memperingati VIP berkaitan masa untuk bersedia dan waktu untuk bertolak. Kedua, memastikan kod etika pakaian dipatuhi mengikut tema majlis itu sendiri. Menyalurkan maklumat kepada pihak penganjur berkaitan pergerakan VIP untuk memudahkan perjalanan majlis. Ketibaan di majlis. Sesudahnya tiba di majlis, orang yang diingini haruslah diperkenalkan kepada hos majlis supaya tiada kesilapan berlaku dan sebarang pengumuman dapat dilakukan dengan baik. Memastikan VIP menandatangani buku pelawat mengikut SOP ataupun prosedur yang disediakan. Mengiringi VIP ke tempat yang diarahkan sama ada ke atas pentas atau ke tempat duduk yang disediakan. Dan pegawai pengiring haruslah bersedia di dalam mod standby untuk arahan dan apa-apa tindakan yang diarahkan selanjutnya. Di sini saya juga menyertakan kriteria pemilihan pegawai pengiring di mana skill perkhidmatan pegawai pengiring adalah daripada grade N41, N44, N48, N52 dan N54. Terdapat beberapa cabaran dan masalah yang telah dikenal pasti akan ditempuhi oleh pegawai pengiring semasa berlangsungnya sesuatu majlis. Antara cabaran dan masalah tersebut ialah keadaan dan kesesuaian lokasi sesuatu majlis. Tetamu yang datang tidak membawa kad jemputan. Keadaan ini akan menjadi sukar kepada pegawai pengiring untuk mengetahui nama tetamu terbabit dan menyukarkan proses mengiring ke kawasan tempat duduk. Ketiga, tetamu tidak hadir walaupun telah menyatakan untuk hadir. Keempat, tetamu hadir walaupun menyatakan untuk tidak hadir. Kelima, tetamu datang bersama pasangan walaupun menyatakan untuk datang berseorangan. Keenam, nama tetamu tiada dalam senarai jemputan. Ketujuh, tetamu datang terlalu awal atau datang terlalu lewat. Kelapan, tetamu yang mengubah tempat duduk tanpa memaklumkan. Kesembilan, tetamu yang telah memaklumkan untuk hadir hanya menghantar wakil. Kesepuluh, tetamu yang datang tidak mengikut tema pakaian yang telah ditetapkan. Penyambut tetamu ataupun usher merupakan seseorang yang memainkan peranan dan tanggungjawab sebagai pengiring, penunjuk arah serta penyambut tetamu agar majlis berjalan dengan lancar dan teratur. Ia amat penting agar dapat memastikan tidak timbul rasa tidak puas hati di samping menjamin keselamatan dan keselesaan di kalangan tetamu yang hadir. Kebiasaannya tugas menyambut tetamu ini akan diletakkan kepada satu jawatan kuasa yang terdiri daripada beberapa penyambut tetamu. Ia bergantung kepada jumlah tetamu yang akan disambut agar tetamu yang hadir dapat disambut dengan ceria dan mesra menurut Anggrek Desa 2016.
Penyambut tetamu turut diibaratkan sebagai duta kecil semasa sambutan kerana mereka merupakan individu yang berada di barisan hadapan ketika tetamu melangkah masuk ke sesuatu majlis. Justru amatlah penting bagi setiap penyambut tetamu bertugas untuk menjaga imej dan penampilan serta tingkah laku sepanjang majlis berjalan. Terdapat beberapa kategori tetamu iaitu seperti golongan tetamu kehormat dan kenamaan iaitu VVIP, tetamu golongan kenamaan VIP dan lain-lain jemputan. Setiap kategori tetamu ini mempunyai tata cara dan adab-adab tertentu ketika disambut di dalam sesuatu majlis di mana ia bergantung kepada kedudukan, pangkat serta kekahanan mereka dalam perkhidmatan ataupun status mereka dalam sesuatu komuniti. Terdapat ciri-ciri yang perlu ada bagi seseorang penyambut tetamu. Contohnya, yang pertama adalah cergas dan sihat tubuh badan, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik serta berkeyakinan tinggi. Yang ketiga, tahap kepekaan yang tinggi serta pantas bertindak dalam situasi luar jangka dan mampu mengawal emosi dan mempunyai kesabaran yang tinggi. Seterusnya, mempunyai personaliti diri yang ceria, mesra, berbudi bahasa serta sentiasa merendah diri dan berpenampilan kemas dan bersih. Seterusnya adalah berpengetahuan yang baik terutamanya dalam aspek protokol. Dalam bidang tugas penyambut tamu tetamu perlulah mendapatkan senarai jemputan yang akan hadir di majlis berkenaan. Kemudian senarai semak yang dengan teliti atas nama, panggilan hormat, bilangan tempat duduk, kehadiran jemputan seorang atau dengan pasangan. Kemudian tentukan semua nama dalam senarai ada tempat duduk atau betul bilangan tempat duduk yang diberikan. Jika tiada tempat duduk yang bernama iaitu duduk secara bebas, maka bilangan kursi yang disediakan hendaklah mencukupi untuk tetamu yang disenaraikan akan hadir. Masalah yang sering dihadapi oleh penyambut tetamu. Tetamu memaklumkan tidak dapat hadir, namun hadir semasa majlis berlangsung. Kedua, tetamu tidak membawa kad jemputan. Ketiga, tetamu hadir melebihi jumlah yang telah dimaklumkan. Contohnya, tetamu hadir berdua sedangkan telah memaklumkan untuk hadir seorang. Keempat, tetamu lewat hadir ke majlis. Kelima, meja atau tempat duduk telah diisi oleh orang lain. Keenam, nama tidak sama seperti tagging. Ketujuh, meja VIP mengalami kekosongan. Ke-8, penganjur membuat perubahan tempat duduk di saat-saat akhir. Ke-9, dewan tidak penuh. Cara-cara mengiring. Beberapa kaedah dan langkah perlu diambil oleh seseorang apabila mengiringi tetamu dalam sesuatu majlis. Kaedah ini ditentukan melalui jenis tetamu yang hadir. Bagi tetamu yang bertaraf sultan atau dalam golongan diraja, pegawai pengiring hendaklah berjalan selangkah di belakang dalam pelbagai situasi. Bagi tetamu lain yang bukan dalam golongan diraja, cara mengiring adalah dengan berjalan mendahului. Jika hendak membawa tetamu ke sebelah dua langkah di hadapan di sebelah kanan, pegawai pengiring hendaklah berada selangkah atau dua langkah di hadapan sebelah kiri atau kanan. Bagi tetamu yang membawa ahli keluarga, kedudukan pegawai pengiring akan berada di hadapan sebelah kiri dan kanan jika ingin membawa tetamu ke sebelah kiri atau kanan. Terdapat beberapa tindakan yang boleh diambil oleh pegawai pengiring semasa sesuatu majlis sedang berlangsung bagi melancarkan urusan dalam sesuatu majlis. Yang nombor 1, merancang kerjaya. Pegawai pengiring hendaklah sentiasa merancang segala tindakan semasa majlis berlangsung bagi memudahkan urusan. Antara tips yang boleh diamalkan ialah nombor 1, mendapatkan jadual pergerakan tetamu terutamanya jemputan VIP dan jadual acara majlis. Yang kedua, semua maklumat yang diperolehi mesti datangnya dari sumber yang sahih dan boleh dipercayai. Dan yang ketiga, sentiasa menyediakan plan B sekiranya plan asal tidak berjadi. Seterusnya, seorang pegawai pengiring perlulah bekerja secara berpasukan. Segala perancangan dan tindakan yang diambil semasa sesuatu majlis diadakan haruslah dilakukan bersama dan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mempunyai personaliti yang baik. Terdapat beberapa tips yang boleh diamalkan bagi mendapatkan personaliti yang baik. Antaranya, memiliki potongan rambut yang kemas bagi lelaki dan menggayakan tudung yang bersesuaian bagi wanita.
memiliki body posture yang menarik pada pandangan mata. Yang ketiga, pemilihan pakaian yang bersesuaian dan mengikut tema yang ditetapkan. Keempat, tidak mengenakan aksesori yang berlebihan, terutamanya kepada wanita. Seterusnya, sentiasa kelihatan yakin dan bersemangat dan bersedia dalam apa jua kemungkinan. Dan terakhir, menjaga kekemasan diri, terutamanya bau badan dan mulut. Pegawai pengiring perlulah berpengetahuan luas, khususnya mengenai hal ehwal majlis dan keadaan persekitaran tempat berlangsungnya sesuatu majlis. Seorang pegawai pengiring perlu memberikan komitmen kepada tugas secara menyeluruh tanpa mencampur adukkan dengan urusan peribadi. Komunikasi yang berkesan juga perlu dititik beratkan oleh pegawai pengiring dalam melancarkan urusan semasa majlis sedang berlangsung. Antara tips yang boleh diamalkan ialah penggunaan bahasa Inggeris yang mudah jika diperlukan, menggunakan panggilan hormat yang bersesuaian dengan tetamu, berinteraksi atau bercakap apabila perlu dan sentiasa senyum. Berikut adalah perkara yang dilarang untuk dilakukan oleh penyambut tetamu. Yang pertama, jangan mencetuskan situasi yang boleh membuatkan pihak VIP tidak selesa. Sebagai contoh, membiarkan VIP menanti anda di depan pintu kereta. Nombor 2, jangan memandang rendah kepada tetamu atau melontarkan komen negatif dalam sebarang bahasa. Sebagai contoh, memberikan komen tentang pakaian tetamu dari negara lain. Yang ketiga, jangan berkata saya tidak tahu. Sebaliknya, ucapkan saya akan semak terlebih dahulu atau saya akan dapatkan jawapannya. Yang keempat, jangan membuat andaian sendiri. Dapatkan jawapan yang tepat dan jawab dengan yakin. Contohnya, jangan mulakan jawapan dengan saya rasa, mungkin atau agaknya. Yang kelima, tidak berkumpul ketika menjalankan tugas. Nombor 6, tidak teruja dengan tetamu yang hadir atau keadaan sekeliling. Yang ketujuh, jangan sekali-kali bersikap tidak bekerjasama. Yang ke-8, jangan menghilangkan diri semasa waktu bertugas. Yang ke-9, jangan mengkritik organisasi tempat kerja dan negara sendiri. Dan yang terakhir, jangan memberikan pendapat peribadi berkaitan isu sensitif dan menyentuh sensitiviti. Rumusan. Kesimpulannya, protokol merupakan peraturan-peraturan yang wujud dalam adat istiadat rasmi seperti sambutan tetamu ataupun peraturan upacara di istana yang melibatkan sambutan tetamu negara. Jelaslah bahawa setiap amalan protokol mempunyai kepentingan yang tersendiri. Hal ini termasuklah dapat membantu kita untuk melaksanakan kerja secara teratur, kemas dan menepati kecemerlangan yang kita inginkan. Amalan protokol dapat menjadikan kita seseorang yang lebih berdisiplin dan berakhlak mulia serta berbudi pekerti. Hal ini dapat dibuktikan apabila kita melaksanakan tugasan mengikut peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sebuah majlis atau program yang mengikut tata cara dan tertib yang betul sekaligus dapat memberikan kepuasan maksimal kepada para jemputan tetamu yang hadir, para hadirin serta tuan rumah. Keupayaan seorang untuk mengikuti segala prosedur, protokol serta etika sosial dalam sesuatu majlis akan mengelakkan daripada timbulnya sebarang kecacatan dan kesilapan yang tidak diingini. Maka, setiap tugasan yang diberikan mempunyai peranan dan kepentingan masing-masing seperti penyambut tetamu dan pegawai pengiring hendaklah memainkan peranan. Yang penting, ia sekaligus dapat memudahkan perjalanan sesuatu istiadat maupun acara rasmi. Peranan dan penugasan mereka perlu dititik beratkan agar sesuatu majlis yang telah diatur tersebut berjalan dengan lancar. Pelanggaran amalan protokol yang betul dan baik akan menyebabkan seseorang itu dianggap sebagai seseorang yang mementingkan diri dan menimbulkan pelbagai masalah. Tidak boleh dinafikan bahawa pembentukan personaliti yang baik dapat dibentuk melalui wujudnya amalan protokol dan etika sosial dalam kalangan masyarakat. Oleh hal yang demikian, pendedahan dan pemahaman mengenai tata susila yaitu pengendalian majlis yang sempurna perlu diperluaskan lagi terhadap setiap golongan dan pelbagai lapisan masyarakat. Hal yang demikian dapat memberikan pengetahuan berkaitan ilmu asas protokol dan etika sosial umum untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian mereka. Pembentukan personaliti yang baik seperti ketertiban dan kesopanan sangat diperlukan kerana ia mempunyai cermin kepribadian masyarakat yang baik. Maka, amalan protokol inilah yang dapat mempraktikkan dalam kehidupan seharian kita.
Sekiranya terdapat sesuatu aspek pengurusan penting yang tertinggal, maka akan timbulnya sedikit masalah sepanjang majelis yang berlangsung. Kecacatan perjalanan majelis dan program itu sedikit sebanyak akan mempengaruhi serta mendatangkan tanggapan negatif daripada pihak luar terhadap penganjur majelis tersebut. Oleh hal yang demikian, kualiti pegawai protokol, penyambut tetamu, dan pegawai pengiring yang baik amat diperlukan dalam memastikan pengandalian sesuatu majelis itu berjalan dengan lancar. Maka adalah penting bagi seseorang itu mempelajari dengan lebih mendalam, lebih berkaitan pengetahuan dan peranan utama dalam menguruskan perjalanan majelis yang sempurna dan boleh menjadi contoh kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.